الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا، خصوصا إلى شيخنا شيخ بابا عبد العزيز الشافعي، وإلى صاحب المصنف الكتاب الإمام قطب الإرشاد والدعوة الإمام سيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك يا الله. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sekalian jemaah muslimin yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur dan puji kita panjatkan kepada Allah di atas segala pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala curahkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehinggalah kita masih dipanjangkan usia dan umur kita di tahun yang baharu miladi. Pada hari ininya 7 Januari tahun 2024 bersamaan dengan 26 Jamadil Akhir 1446 Hijri, 1445 Hijriyah. Jadi alhamdulillah, di permulaan tahun yang baharu ni Allah masih hidupkan kita, Allah Ta'ala masih beri peluang kepada kita untuk menikmati segala nikmat-nikmat dan juga kurniaan yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan tahun yang baru ini tahun yang bertambah kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan kita, yang akhirnya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, adapun benci kepada kematian itu adalah seperkara yang semula jadi, ataupun kita kata fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, tiada seorang pun yang akan terlepas daripadanya, yakni daripada kematian, kerana maut itu sendiri sifatnya adalah pedih, dan maut itu adalah pemisah. Kematian itu adalah pemisah antara manusia dengan kekasihnya, dan kematian itu, maut itu juga adalah pemisah dengan segala kebiasaannya di dunia ni. Jadi masih lagi dalam bab ataupun dalam nasihat tentang zikrul maut, banyak menyebut tentang kematian, ingat tentang mati. Ingat sama ada kita kata sebut di lidah kita, dan yang dikehendaki adalah kita faham, kita sedar sentiasa di hati kita bahawasanya dekatnya diri kita ni dengan kematian, dengan alam akhirat. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, yang seronok hati dia untuk bertemu dengan Allah, untuk kembali kepada Allah, untuk berjumpa kepada Allah, maka Allah Ta'ala juga akan suka, Allah Ta'ala juga akan gembira, Allah Ta'ala juga akan menanti-nanti saat pertemuan dengannya. Akan tetapi barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, benci kepada kematian, tak ingin dia nak bertemu dengan Allah, tak ada perasaan rindu dia untuk kembali ke negeri akhirat, maka Allah Ta'ala juga benci untuk bertemu dengannya. Jadi Allah pun tidak ingin untuk menyambut dia di negeri akhirat.
yakni Allah tidak memberikan rahmat untuk dia ketika dia mati. Sedangkan kita ni manusia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang daripadanya. Inna lillah, kita ni daripada Allah, kita ni milik Allah, kita datang daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Dan di dunia ini adalah tempat kita dihantarkan oleh Allah supaya kita mengenal dia, supaya kita menambahkan kebaikan dan kebajikan, ketaatan, agar kita boleh klik kepada Allah dalam keadaan yang banyak pahalanya, laba kebajikannya. Bahkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di sana. Cuma kita dilupakan. Dulu kita datang ke dunia ni, sewaktu kita mula-mula dilahirkan oleh ibu kita, keadaan diri kita ni, yakni keadaan roh kita ni, yang kita panggil sebagai ruhul muqaddas, roh yang bersih, roh yang jernih. Kullu ibnu Adam yuladu ala fitrah. Setiap anak Adam itu yang lahir ke dunia, yang lahir ke bumi ini, yuladu ala fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi rohani kita dulu, waktu kita mula-mula ditiupkan oleh Allah roh dalam perut kita terbit, kita dilahirkan ke dunia ni. Roh kita tu roh yang bersih, roh yang tidak punya dosa, roh yang tak pernah dinoda, roh yang masih lagi mengenal Tuhan dia, roh yang ma'rifah, kenal Tuhan dia. Bahkan roh kita dulu pun pernah menyaksikan Allah di yaumil misak, seperti mana yang kita jelas yang telah kita bicara kepada sebelum-sebelum ni lah. Jadi bila mari ke dunia ni, ruh asal bersih tadi tu dia pun bercampur lah, bertepur lah, berlumur lah. Macam kita kata lah ni musim hujan kat jasad kita ni kat, lalu belakang lah, lopok tak lopok, seluk tak seluk, cemar lah kereta kita, diri kita sendiri. Maknanya penuh ni, orang panggil daki-daki, penuh ni orang panggil sampah-sampah, kotoran yang dilalui sewaktu kita hidup di dunia ni. Bahkan tak ada satu orang pun yang tak pernah bertempuh, tidak pernah menempuhi akan ujian Allah, sama ada ujian dari segi ketaatan ataupun ujian dari segi maksiat dan dosa. Sebab tu dia ada pahala, dia ada dosa, dia ada benda yang Tuhan larang, dia ada Tuhan suruh. Maka kehidupan kita ni akan buat dosa, akan jatuh ke lembah ini. Jadi ruh tadi tu hak asalnya bersih kepada Allah, hak asalnya bermakrifah kepada Tuhan, hak asalnya bermawahibah, mengenali, mencintai, mengasihi, merindui. Maka dia ternoda sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi lagu mana ruh yang asalnya ruhul muqaddas, sekarang ni dia dah jadi ruhul adnas, ruh yang berdosa. Jadi ruh yang berdosa ni, ruh yang dinodai ni, ruh yang dikotori ni, nak klik pada Tuhan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah inilah kami dijadikan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah ini, yakni dalam perut bumi inilah tempat kami akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada perut bumi lah, daripada kubur inilah tempat yang kami akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak.
Jadi tu nisbah jasad. Kita kata nisbah jasad kita ni daripada tanah. Allah Ta'ala cipta kita daripada tanah. Tapi ruh tu hak asalnya Tuhan tapak, Tuhan sandingkan ke dalam jasad kita. Dah. Jadi ruh diri tu pun hakikat tu qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah urusan Tuhanku. Kita tak tahu duduk mana ruh. Duduk di lengan ke, duduk di jari ke, duduk di kepala ke, di kaki ke, di badan ke, di tempat mana. Ada orang boleh royak ruh tu duduk mana? Tak ada. Tapi ruh tu ada. Dan ruh tadi tu dia saling berhubung dengan jasad yang zahir. Sebab tu bila kita buat maksiat dengan jasad anggota yang zahir ni, maka ruh tadi tu akan jadi cemar, akan jadi kotor, akan jadi dinoda juga. Dah. Maka sebab ada iman, ada ilmu, dan kita menjalankan perjalanan mujahadah kita, perjalanan pembersihan jiwa kita, ruhani kita tu. Supaya apa? Supaya ruh tadi tu sentiasa bersih. Ruh tadi tu sentiasa mengenal Tuhan. Ruh tadi tu dia dah merasai, menjiwai. Yang kita kata minggu lepas tu ma'rifah khassah, kenal Tuhan dengan khas. Nah, bukan dia tahu sahaja, dia akal dia Allah tu melihat, Allah tu mendengar, Allah tu mengetahui yang dia buat. Itu pada akal kita kata. Tapi dia rasa di jiwa dia yang dia sebenar-benar diperhati oleh Allah. Dia rasa sebenar-benar di hati dia yang dia sentiasa didengari oleh Allah. Bila gitu hati dia ni berasa dekat dengan Tuhan, mudah mengalir air mata dia. Nah, nampak satu perbuatan yang Allah Ta'ala zahirkan ke atas batin tubuh dia, Allah nangis. Nangis pasal apa? Nampak sifat keelokan Tuhan, nampak sifat kebaikan Tuhan. Nah, ada satu cerita lah, cerita berlaku pada diri kita sendiri. Nah, ada satu kali tu kita pergi Mesremo. Jadi pergi beli barang lah, parking kereta tu pergi beli barang, galik dah. Balik, lepas tu nak balik tu cek mana kau cik kereta? Mana kau cik kereta? Tak jumpa cari. Tanya orang kedai, ada nampak kau cik kereta? Ada nampak kau cik kereta tinggal. Sudah lah kata tu mana. Lepas tu kita pun baliklah gelik pergi kat kereta. Ilaha illallah kata. Ada duduk di tempat start dia. Sudah kerja. Buka pintu koci. La ilaha illallah. Lagu mana? Tak start lah kereta kata. Lepas tu cek. Buka pintu belakang. Mujurnya tak koci kata. La haula wala. Nak rayaknya nampak kebaikan Tuhan. Dah. Ya Hafiz, Tuhan Maha menjaga. Tuhan ni baik sungguh. Nah, dia jaga sungguh, tak ada orang mari buat lari kereta, tak ada orang mari. Dan kita ni sangat dhaif, sangat fakir, sangat lalai, sangat lemah. Bolehnya tak ingat. Tu kita kata kita tu lali. Allah tu alim. Lali ni maknanya apa? Bodoh, lalai, jahil. Bolehnya tak perasan, bolehnya cuai setara tu benda. Tapi nak ayat kebaikan Tuhan, tu benda hak pernah dilalui oleh kita sendiri lah. Mungkin ayah-ayah hak ada depan amor ni lebih lagi daripada tu kehidupan. Nak ayat je, bila Tuhan buka hati kita tu, Allah akan jinakkan diri kita untuk mengenal segala kebaikan-kebaikan dia. Makna Tuhan dalam keadaan kita ni banyak buat salah pada dia. Banyaklah benda hak Tuhan beritahu kita abaikan. Hak sepatut kita tunaikan kita tak buat. Sebab kita ni fakir.
Faqir, kita ni fakir kepada Allah. Iftiqar an kulli ma ada, gantung tiap detik, tiap masa, tiap saat, tak pernah lepas kebergantungan kita ni sebenarnya, berajaknya kita ni pada Tuhan, pada Allah. Maka bila hati kita dibuka oleh Allah untuk kenal dia, setiap perkara yang berlaku kita akan nampak kebaikan Tuhan. Setiap perkara yang berlaku kita akan nampak kecantikan dia, keindahan kejadian dia. Hak ni yang Allah Taala sebut dalam Quran, ainama tuwallu fasamma wajhullah, di mana sahaja kamu menghadap wajah kamu, fasamma wajhullah, kamu akan melihat wajah-wajah Allah. Jadi wajah Allah ni bukan makna zat Tuhan, bukan gitu. Apa makna wajah di sini? Wajah kecantikan Tuhan, wajah kebaikan Tuhan, wajah kebesaran Tuhan, wajah kesempurnaan Tuhan. Nampak perbuatan-perbuatan dia. Dia panggil apa ni? Tauhidul af'al. Tauhid af'al ni kalau kita mengaji dalam sifat 20 tu, Allah Ta'ala esa dia pada perbuatan. Jadi kalau esa tu makna Tuhan tu tunggal. Tunggal sama ada zat dia tu zat yang esa, sifat dia pun sifat yang esa, dan perbuatan dia pun perbuatan yang esa. Apa makna zat Tuhan esa? Tu kalau orang ngaji sifat 20 dia panggil tu bi 5 kam. Kam munfasi pada zat, kam muttasi pada zat, kan munfasi pada sifat, kam muttasi pada sifat, kam munfasil pada sifat, pada perbuatan, pada af'al. Menata apa pula menama rima tu, kam-kam tu dia tak ada payah apa, yang mudah je Allah esa dengan makna pertama, tak ada zat hak menyerupai dia, hanya dia sallallahu kepada hak bersifat dengan sifat ketuhanan, hak bersifat dengan sifat kesempurnaan, hak melayakkan diri dia disembah. Tu makna zat Tuhan tu esa. Kemudian zat Tuhan tu esa, zat dia tidak terdiri daripada beberapa juzuk macam kita ni terdiri. Ada juzuk tangan, juzuk kaki, lepas tu daripada tangan tu pula ada darah, ada daging, ada urat, ada tulang, ada jari. Makna kita tu bersusun dengan beberapa juzuk. Sebab tu kita tu dipanggil jisim lagi jirim, ataupun jirim lagi jisim. Boleh dibelah bahagi, boleh dicerai tangga dan sebagainya. Maka Allah zat yang esa, wahdaniyah. Tunggal dia pada zat dia. Tak ada zat hak menyerupai, yang menandingi, yang menyamai Allah. Dan zat dia tidak terdiri daripada juzuk-juzuk yang boleh dibelah bahagi, yang boleh mengambil ruang dan tempat. Itu makna esa Allah pada zat. Kemudian esa Allah tu pada sifat dia, dengan makna tak ada dah zat lain hak menandingi, hak menyerupai seperti mana sifat Allah. Satu. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan bumi ini dengan sifat qudrah tu. Manakala Allah Ta'ala jadi langit pun dengan sifat qudrah tu juga, bukan berbila-bila qudrah macam kita ni berbila-bila kekuatan. Qudrah ni makna perkuasa, sifat perkuasa yang ada pada zat Allah. Kita ni berbila-bila berbila-bila sifat kita. Sifat kita, apa kalau kita kata kita
gagah, lepas tu mari lemuh, mari pula ring yang baru waktu Tuhan jadi. Berbila-bila sifat kita. Kemudian esa Tuhan pada af'al. Apa makna esa Tuhan pada af'al? Tiap-tiap yang berlaku dalam dunia ni, atas muka bumi Tuhan ni, semua tu dia panggil ta'thir, athar min af'alillah, kesan daripada perbuatan Allah. Tuhan mengadakan, Tuhan meniadakan, Tuhan menghidupkan, Tuhan mematikan, Tuhan menurunkan hujan, Tuhan mengeringkan tanaman di muka bumi, Tuhan mendatangkan kemarau, Tuhan mendatangkan ribut, Tuhan tu dia panggil apa tu? Benda yang kita lihat dengan panca indera kita, dengan mata kita tu, af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Hak kembali kepada zat dia yang esa. Nah, perbuatan-perbuatan Allah ni tunggal belaka. Perbuatan tu banyaklah, tapi kembali kepada zat yang satu, zat yang esa. Nah, maka kalau dalam ilmu akidah kita beriman begitu, masuk ke ilmu tasawuf mukasyafah batiniahnya, kita faham di hati kita, kita rasa benda yang berlaku tu nampak af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Kita panggil apa tu? Syuhudiyah. Nah, wahdatus syuhud dalam ilmu yang difahami oleh orang-orang sufi. Cuma ada satu istilah lagi, wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni berat sikit sebab ada kontroversi. Ada sebahagian ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kebatinan yang menyeleweng, dia guna istilah wahdatul wujud juga. Seolah-olahnya dia nak kata kita dengan Tuhan ni hak tulah. Akhirnya kita ni menyatu dengan Tuhan. Hak tu sesat lagi kafir. Sesat lagi menyesat, murtad. Hulul dipanggil, ittihad dan hulul, menyatu zat makhluk dengan Tuhan. Hak tu tak boleh. Nah, sebab wahdatul wujud ataupun wahdatul syuhud, benda tu bukan benda i'tiqadiyah. I'tiqadiyah ni makna benda hak kita i'tiqad, hak di akal kita, bukan. Hak tu benda yang syuhudiyah, benda yang dikecapi, benda yang dirasai, benda yang dibuka oleh Tuhan. Rasa tiap detik, tiap saat, perbuatan-perbuatan Allah. Maka syuhudiyah ni dia terbahagi kepada dua. Pertama dia panggil syuhud wahdah fi kasrah. Apa makna wahdah fi kasrah? Kita tengok Allah, lalu kita nampak perbuatan-perbuatan dia, athar min af'alillah, kesan-kesan daripada perbuatan Tuhan. Yang kedua, syuhud kasrah fi wahdah. Kita rasa di hati kita, kita kecap, kita nikmati. Benda kecap, benda nikmat ni bukan benda hak kita boleh buat-buat dah. Tapi benda tu futuh daripada Tuhan. Tuhan buka hati kita, Tuhan buka tirai hati kita, tu rasa benda tu. Nah, macam kita kata kita rindu kat orang, mana boleh buat-buat rindu, tak boleh buat rindu. Tambah-tambah kalau rindu anak pada mak ayah ataupun ayah pada anak, suami kepada isteri, rindu bukan boleh buat-buat benda tu. Nah, boleh cerita kat orang ke perasaan rindu? Tak boleh, kecuali orang tu sendiri kena rasa lagu mana rindu tu, baru dia boleh kecap. Maka gitu juga bab syuhudiyah. Cuma kadang-kadang kita ni bercakap lah, macam setengah-setengah orang tabligh kan. Dia duduk royak, lihat kebesaran Allah, lihat kekuasaan Allah, nampak orang panggil apa, kekuatan Allah. Cuma hak nak lucunya, viral di Facebook baru-baru ni, 1 tambah 1 2. Oh salah dia kata. 1 tambah 1 biiznillah. Jadi 2 lah jadi pening habis ada gereja lah, lagu mana pula, mari ke mana ni orang lagu ni. Jadi kalau 1 tambah 1, hukum akalnya kata 2 lah.
Hukum akal kata dua. Bukan hukum adat, hukum akal. Akal kita ni tak boleh nak tasawur. 1 tambah 1 tu jadi 3, jadi 4. Tak boleh. Sebab akal kita ni, apa makna hukum akal? Hukum akal ni kalau wajib ma la yasihu fil aqli adamu. Benda hak tak boleh nak tasawur dalam akal, tak ada benda tu. Macam kita kata wajib Tuhan tu ada. Tak boleh nak digambarkan dengan akal kita Tuhan tu tak ada. Mesti Tuhan tu kena ada. Kalau mustahil pula ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Benda hak tak boleh nak digambarkan di akal kita ni, tak ada benda tu. Wujud ada benda tu. Tak ada Tuhan tu wujud, tak ada Tuhan tu tak boleh nak digambarkan di akal kita. Soalannya gitulah. Ibarat kata berlaku dua perkara yang berlawanan dalam satu masa, tu mustahil pada akal. Contoh kita katakan, kita kata kipas tu pada detik yang sama, kipas besar tu tak berlaku pada dia gerak, tak berlaku pada dia diam. Nak kata gerak tak, nak kata dia tak, boleh terima tak di akal kita? Tak boleh. Maka dipanggil mustahil pada akal. Lepas tu wajib pada akal kipas tu menerima salah satu daripada dua sifat yang berlawanan. Sama ada kipas tu bergerak ataupun diam pada satu masa. Akal kena fikir gitu. Siapa-siapa tak boleh, tak faham hukum akal ni, sebab tu ulama kata siapa-siapa yang tak belajar hukum akal, maka dia ni orang yang tak berakal. Pasal apa? Sebab dia tak erti nak guna akal. Sedangkan agama kita meletakkan akal itu juga sebahagian daripada penilaian, sebahagian daripada cara untuk kita mengenal Tuhan. Bukan akal tu mengatasi daripada wahyu, tak. Tapi dengan akal itu jugalah kita dapat, kita mampu untuk makrifah, kenal Tuhan. Baik. Jadi kipas tadi tu kita kata gerak dan dia dalam satu masa mustahil. Tak gerak dan dia dalam satu masa pun mustahil. Wajib ada di kipas tu dalam satu masa dia bergerak ataupun dia diam. Dan harus bagi kipas tu menerima salah satu daripada dua sifat berlawanan. Kalau kita kata tutup sui kat, kipas tu berhenti pada satu masa tu. Ataupun kita buka sui, gerak kipas tu. Baik. Jadi tu bab hukum akal lah. Jadi kalau orang duk viral kata 1 tambah 1 tu biiznillah, tak kena lah. Jadi pada akal kita, orang mengaji hukum akal kat 1 tambah 1 tu jadi 2 lah. Biiznillah tu celah maknanya. Jadi dia nak rayaknya, kono-kononnya bila kita pergi kata 2 tu tanpa sandar kepada Allah jadi syirik. Tak kena juga lagu tu. Tak kena juga. Jadi dia ada beza antara hukum akal dengan hukum adat. Hukum adat ni orang panggil ghalibkan hak berlaku secara fitrahnya. Secara sunnatullahnya. Contoh kita kata makan nasi 5 pinggan. Pada adatnya kenyal ni. Kalau tak kenyal lagi maknanya mega. Ada benda lain duk makan sekali dengan dia, ataupun dia ni ada masalah kesihatan yang lain. Kalau hujan kat kita jalan pada adatnya basuh berjeruk lah. Kalau tak ada payung, tak naik dalam kereta. Itu pada adat dia panggil. Pada akal kalau berjalan tak basah dalam hujan, jalan dalam hujan tak basah, pada akalnya wajib ke, harus ke, mustahil? Harus sahaja. Kalau api yang panah, kita kata api yang panah, kita pun letak tangan tanpa ada lapik, tanpa ada benda yang menghalang daripada membakar tangan kita tu, pada adatnya terbakar tangan. Pada akal
harus sahaja terbakar. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala boleh jadikan api itu sejuk, bahkan memberi keamanan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah, kami kata kepada api, ya nar kunu bardan, jadilah mu ni sejuk, wa salaman, dan selamat ke atas Nabi Ibrahim AS. Jadi hak tu hak berlaku pada Nabi Ibrahim AS tu pada adatnya mustahil, tapi pada akalnya harus sahaja. Dah. Baik, itu klik pada ilmu tauhid lah, klik kepada ilmu akidah. Baik, kembali ke dalam kitab kita. Jadi barang siapa yang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan suka bertemu dengan dia. Jadi kita ni nak rasa gembira lagu mana? Nak bertemu dengan Allah. Kalau kita tak nampak kebaikan dia, kalau kita tak kenal dia lah, kita kata kan. Jawabnya dah lah. Bagaimana kita nak rasa suka hati bertemu dengan Tuhan kalau kita sendiri pun tidak kenal dia? Jadi sebab tu kita kata tadi, roh yang muqaddah tu, roh yang bersih tadi tu, kena pasti kelik temu dengan Tuhan dia tu dalam keadaan yang bersih juga kan. Lagu mana? Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran apa? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, kamilah yang mengilhamkan kepada manusia untuk buat kejahatan fujur. Kemudian qad aflaha man zakkaha, maka berjayalah orang yang menyucikan hati dia. Wa qad khaba man dassaha, dan rugi sangatlah, bersangat rugilah mereka yang membiarkan hati dia tu dalam keadaan berdosa, dalam keadaan yang kotor. Baik. Mendengar sabda itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha lalu berujar, katanya, duhai Rasulullah, kami sekalian memang benci kepada kematian. Jadi bila gitu, secara fitrahnya Aisyah kata, kami ni, yakni ummahatul mu'minin ataupun di kalangan para sahabat ni, hatta kita sendiri lah, kita kata tak sukalah pada kematian. Lantas dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina idza hadarahu al-maut busyira bi rahmatillah فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang mukmin itu ketika dijemput oleh malaikat maut ataupun dijemput dengan kematian dia, akan digembirakan kepadanya dengan memperolehi rahmat Allah. Busyra bi rahmatillah. Napa janji-janji Tuhan, napa kasih sayang Tuhan dalam hati dia. Sebab apa? Sebab ada keimanan dalam hati dia. Macam saudara-saudara kita di Gaza lah, dah. Dia dapat, walaupun kita kata secara lahir dia, secara zahir berlaku penindasan, berlaku pembunuhan, Allahu Akbar, Zionis, orang panggil apa tak ada lah, sejahat-jahat manusia. Bukan orang hidup dia bunuh, orang hak mati dalam kubur tu pun pergi musnahkan lagi. Ni pengangan, dia ni apa lagi nak raya. Maknanya kubur orang Islam, kubur para syuhada yang telah dimakamkan, dia pergi bom lagi, dia pergi selangkar lagi, dia pergi korek lagi. Kata orang kepada dia ni, kalau setara tu benda hak boleh buat, memang tak ada sifat kemanusiaan, tak ada rasa kehormatan langsung, tak ada rasa memang binatang. Kita boleh raya pokok Zionis, laknatullah.
Laknat Allah ke atas mereka. Setara umat Islam, dia bunuh, dia bom hari-hari berterusan sehingga ke saat dan detik ni tak berhenti. Ada seorang orang mati. Pejuang-pejuang Hamas yang mempertahankan tanah air mereka. Pemimpin-pemimpin sebahagiannya yang menjadi orang besar, orang utama, ada dah yang meninggal. Bukan sedikit, bahkan ramai. Kubur para syuhada sendiri dibom, digali, diselongkar oleh pokok Zionis. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada saudara-saudara kita, dan Allah Ta'ala menghancurkan dengan segera. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita janjinya yang benar, dan kita diberikan kekuatan untuk terus mendoakan saudara-saudara kita di sana. Jadi kalau setara kubur pergi selokar, pergi bom, Allah tak retilah nak ayat. Baik. Jadi pada lahirnya, pada zahirnya kita kata saudara-saudara kita tu dia bunuh, di-zalimi, dianiaya dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari sudut lain mereka sedang menerima berita gembira daripada Allah. Mereka sedang menikmati kebahagiaan. Mereka sedang menerima orang panggil keindahan-keindahan, balasan akhirat yang segera Tuhan bagi, janji Tuhan yang segera Tuhan beri kepada mereka. Apa kata Allah dalam Quran? Allah kata, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati. Bal ahya'un, bahkan mereka itu di sisi Tuhannya hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kamu saja, kita lah yang tidak merasai, yang tidak melihat, yang tidak menikmati, yang tidak mengecapi. Baik, jadi orang mukmin ni ketika dijemput oleh kematian dia digembirakan dengan memperoleh rahmat Allah. Maka dia pun amat suka bertemu dengan Allah. Maka Allah Ta'ala pun suka bertemu dengannya. Jadi para syuhada yang berada di bumi Palestin tu, mereka sedang menerima hadiah daripada Allah, dan Allah sedang menyambut mereka dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebahagiaan. Apalagi kita boleh raya, suka, indah. Begitu jugalah orang-orang yang beriman, yang berada di mana sekalipun. Jadi Allah suka, Allah sambut dia. Manakala orang kafir pula ketika dijemput oleh maut, diberitakan kepadanya akan mendapat azab Allah, lalu ia pun benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi orang-orang kafir, khususnya kita kata pokok Zionis, hak dibunuh, yang mati dalam peperangan itu, maka dua kali kecelakaan bagi dia. Kecelakaan pertama, dia kalah di medan peperangan, dia kalah di medan pertempuran. Kecelakaan yang kedua, dia bertemu dengan keadaan Allah murka, Allah marah, Allah benci kepada dia. Nas'alullah as-salam. Jadi kita minta kepada Allah keselamatan dan juga keafiatan. Kemudian kata pengarang kita dalam mensifatkan seorang mukmin yang tercinta sebagaimana tersebut di dalam sabdanya yang diwahyukan dari Tuhan berbunyi, tiadalah hampir seseorang yang mendekatkan dirinya kepadaku, dan seterusnya sehinggalah hadis kursi itu berbunyi, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluh wallahu ta'ala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat inilah untuk malam ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.